Kali ini aku nak ceritakan tragedi Oktober yang sangat-sangat melekat di otak pemikiranku. Dan aku memang tak senang selagi tak kongsi kisah ni dengan korang. Korang masa sekolah mesti tak pernah lepas dari satu aktiviti ni yang dipanggil Bina Semangat. Tempat lain mungkin dipanggil dengan nama Bina Kendiri, Bina Diri, Kemah Motivasi, Minggu Motivasi dan ada pelbagai lagi nama program. Aku rasa mustahil korang terlepas. Dan confirm pernah ikut program macam ni. Kan? Tujuannya untuk bina keyakinan diri, motivasi, nilai positif, simulasi, cinta negara, muhasabah, kenal diri, kembang potensi diri dan macam-macam lagi lah. Skrip tu tentu sama dengan cikgu korang katakan. Ringkasnya ialah supaya kononnya kita jadi manusia yang seimbang. Memang banyak aktiviti kena buat. Biasanya dalam 2 hari 1 malam. Kadang ikut aku degilan. Pelajar degil lama sikit. Dan aktivitinya lain sikit dari yang kurang degil. Agak-agak kurang lah. Iman ni kategori mana agaknya? So, aktiviti tak sebrutal dengan geng satu lagi. Biasanya budak pembaris alias kurang degil ni, aktiviti dia aktiviti hands-on yang boring sikit. Tapi dalam banyak-banyak aktiviti yang memboringkan tu, ada satu aktiviti ni yang Iman sangat suka. Tapi berakhir dengan tragedi Oktober. Kita dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberi nama sempena nama minuman tin aluminium. Tim Cola, Tim Pepsi, Tim Soya, Tim Fanta dan Tim Sprite. Korang dapat agak tak permainan tu? Okey, tak payah fikir, tenang-tenang je. Aku faham. Time remaja ni, otak kita dah cukup di-drill dengan belajar. So, aku nak korang dengar sambil santai-santai je. Aktivitinya tentang membina replika bangunan ikonik di Malaysia. Lepas tu kita orang bermesyuaratlah secara serius dan konfidensial alias sulit seolah-olah soal hidup dan mati. Walhal nak sesentin je pun. Setelah mempertimbangkan pendapat semua orang, maka saya selaku ketua geng ni memutuskan kita buat KLCC. Setuju? Setuju. Setelah kelima-lima kumpulan selesai buat pilihan tema, maka Cikgu UBK kita orang, Cikgu Siti, mengagikan tin ikut replika. Tim kita orang diberi tin Coca-Cola sebanyak 50 biji tin. Pesanan penaja dari Cikgu Siti. Pandai-pandai korang lah. Lepas 2 jam, yang cikgu nak tahu, kerja korang siap. Kita orang dengan semangat membara mula berbincang dari pelbagai aspek. Dari kajian feasibility, footing, ketinggian, ketahanan dan estetika. Dahsyat wo. Al-maklum inilah satu-satu aktiviti yang bagi aku paling mencabar selama 2 hari kita beraktiviti. So, kita orang buat dengan serius dan tak jejak tanah. Masa pendek je. 2 jam. Akhirnya, setelah tenaga, keringat, krisis, masa dan usaha dicurahkan 200%, misi kami berjaya selesai. Kepuasan terbayang satu-satu di wajah kami. Nak jadikan cerita, aku, insan yang tak ada apa yang boleh dibanggakan ni, telah diberi penghargaan mewakili tim Coca-Cola aku untuk bawa replika kebanggaan kami tu ke atas pentas. Very sweet. Lepas tu replika dari kumpulan lain satu-satu dipersembahkan ke hadapan dengan hati-hati. Maaflah, replika lain terpaksa dikaburkan untuk jaga privasi. Supaya korang tak dapat banding. Yang amat manis dalam peristiwa ni, replika kami telah dipilih sebagai tempat ke... Janganlah korang hop tinggi sangat. Lagipun ini bukan drama Melayu. Cerita happy ending je, memanjang. Dan untuk realnya, geng kita memang dapat nombor 1.
Yes! Yes. Masa Cikgu Siti tengah memuji-muji replika semua peserta, terutama geng kita, tak semena-mena satu orang guru yang aku kenali dengan garang tip-top di sekolah aku naik ke pentas dan korang tahu apa yang berlaku? Okey, korang tak payah fikir dan tak payah jawab, santai-santai je. Tapi peristiwa yang berlaku selepas ni membuatkan aku nak memaki buat pertama kali dalam kehidupanku. Lebih-lebih lagi ni terjadi pada replika kebanggaan kita orang. Dalam keadaan marah yang teramat tu, muncul pesanan emak di kotak fikiranku. Man, walaupun apa situasi, jaga mulut. Lebih-lebih lagi pada orang yang lebih tua. Kalau dah tak tahan sangat, tukar je pada asam. Bayang tengah beli asam. Akhirnya terungkap perkataan kurang asam dalam hati. Jajar aku ni masih hormat dengan guru tau. Rasanya itulah perkataan paling kurang ajar pernah tercetus dalam hatiku pada cikgu. Masa sedang flashback kata Mak Iman, sedar-sedar tinda bertembangan dan hampir terkena pada Iman. Masa tu Iman terbayang sebagai Neo dalam filem Matrix. Tak semena-mena terbayang masa tenaga usaha 2 jam lebu macam tu je. Walaupun kau hanya tintin kosong. Satu yang Iman perasan dalam tragedi brutal tu, Iman rasa Iman ni ada potensi untuk jadi pemimpin. Apa taknya? Dalam ramai-ramai tu hanya Iman seorang yang berdiri tegak dengan berani memprotes kebrutalan yang berlaku. Rasanya kalau Iman hidup zaman Mat Kilau, mesti Iman ni jadi pejuang hebat sebaris dengan Mat Kilau, Mat Saleh dan Tok Janggut. Awak kenapa? Nak melawannya? Pergi duduk sana. Lepas tu Cikgu Siti bagi cool down kita orang. Geng aku masih tengangan dan yang perempuan masih berair mata. Aku agak lah kan. Mungkin mereka tak sangka cikgu yang mereka hormati selama ni sanggup buat penganiayaan yang begitu besar. Rupa-rupanya tidak semua pelajaran yang berkesan tu datang secara indah-indah. Kadang-kadang dia datang dari hati yang tersakiti. Cikgu-cikgu nak anda hayati rasanya bila benda yang kita sayang, yang kita bina dari keringat dan pengorbanan dirosakkan oleh perbuatan vandalisme oleh orang lain. Moral of the story, jangan vandalismekan harta orang lain, termasuk harta awam. Itu hanya simulasi saja. Dan barang-barang pun murah-murah aja. Bayangkan kalau barang kesayangan kita yang mahal-mahal dirosakkan. Benda tu tak settle macam tu je. Memang kesannya berpanjangan. Lebih-lebih lagi cikgu-cikgu yang kerjakan benda-benda kami yang tak seberapa tu buat makadono dan tak rasa bersalah. Aku sentiasa fikir, mesti anak isteri cikgu tu malang dapat suami garang macam tu. Tentu sentiasa dalam tekanan dan tak ada life. Hinggalah satu hari aku terserempak Cikgu Malik dan family dia. Bukan nama betul. Untuk jaga privasi. Di satu tempat bernama KFC. Anggapanku selama ni memang terbukti. Salah sama sekali. Can you believe that? Cikgu yang sentiasa bengis, no expressive face, jiwa beku, hati batu, no smiling face, dan macam-macam lagi aku anggap. Rupa-rupanya dalam hati ada bunga. Kejayaan anda, kegembiraan pada mereka. Korang tentu biasa dengar ayat tu kan? But it's real bro. Aku tengok sendiri betapa happy Cikgu Malik ni. Bila result budak-budak keluar. Tapi bila luar bilik guru, dia boleh tukar wajah dan ekspresi pula. Moral aku dapat, selalulah fikir positif dengan cikgu-cikgu korang. Apa yang mereka tunjuk depan korang semua, terutama perkara yang boleh menyakitkan hati korang, believe me, mereka lakukan untuk menjadikan korang insan terbaik dari air tangan mereka. Bagi korang yang masih ada fikiran negatif macam aku, korang minta maaflah pada mereka selagi mereka masih ada. For me, cikgu-cikgu semua, anda memang pelakon terbaik. Terima kasih atas jasa-jasa korang. Dan semoga anda sentiasa dalam rahmat dan keberkatannya.
Jika korang rasa konten beri manfaat tapi masih berat hati nak tekan butang subscribe, tekan je. Sebab subscribe tu free. Alang-alang tekan butang bell sekali supaya korang tertinggal dengan konten terkini dari Iman dan Rakan. Jumpa lagi dalam siri seterusnya. Bye.